Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, hari ni kita nak sambung lagi. Minggu lepas kita dah belajar tentang jirim dan maknanya. Okay, minggu ni kita sambung lagi dengan 3 keadaan jirim. 3 keadaan jirim. Okay. 3 keadaan jirim. Jirim ni dia terdiri daripada zarah-zarah halus yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, maknanya jirim tadi ni apa-apa saja yang kita dah bincangkan pada minggu lepas, contohnya air, udara, semualah, manusia, meja, kipas, apa lagi, almari, nasi, apa-apa saja yang dikelaskan sebagai jirim, boleh dikatakan semua benda-benda yang berada di bumi ini adalah jirim. Kecuali ada beberapa yang kita dah bincangkan bukan jirim kan, antaranya tenaga haba, tenaga cahaya, bunyi. Jadi tak banyak, maknanya yang semuanya adalah jirim. Jadi semuanya jirim tadi ni dia terdiri daripada zarah-zarah halus, di mana minggu lepas kita dah describe dia punya susunan. Dia punya susunan bagi setiap keadaan tu kan. Kalau yang pepejal dia rapat-rapat, kalau yang cecair dia jarak sikit, kalau yang gas dia sangat jarak kan, yang bulat-bulat tu yang kalau kata dia punya zarah-zarah ni merujuk pada atom, sebenarnya atom yang membentuk jirim tadi. Kalau kamu tengok rajah ni yang memang warna pink tu kan, yang bulat-bulat itu adalah atom dia ataupun zarah-zarah. Zarah-zarah jirim ni sentiasa bergerak secara rawak. Zarah-zarah dalam jirim ni dia sentiasa bergerak. Kecuali di dalam pepejal kan. Pepejal yang kita dah belajar minggu lepas, dia punya susunan dia rapat-rapat. Jadi dia tidak boleh bergerak, dia hanya bergetar di kawasannya saja. Kita tengok teori kinetik jirim menerangkan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang sentiasa bergerak pada semua arah. Diskrit ni bermaksud dia sentiasa nak menjauhkan diri daripada orang lain. Diskrit. Dia sentiasa nak menjauhkan dirinya, sentiasa nak memisahkan dirinya daripada zarah-zarah yang lain. Dia nak bergerak. Pantang ada peluang sikit, dia akan bergerak. Okey. Zarah-zarah jirim yang kecil dipanggil atom. Atom merupakan unit asas bagi jirim. Okey, faham Zarah-zarah tadi yang pink-pink tadi dalam ni yang kita nampak dia bergerak-gerak ni kan. Itu adalah atom. Kita panggil atom Okey, 3 keadaan jirim Jirim merujuk dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Ini rasanya kita dah bincang pada minggu lepas. Okey. Kita dah bincangkan. Ini pun rasa dah bincangkan minggu lepas, tapi kita buat ni lah ulang kaji sikit Okey, ni sudah. Okey, hari ni kita nak masuk kepada resapan. Apa dia resapan tu sebenarnya? Resapan ni adalah satu keadaan, dengar betul-betul Resapan adalah keadaan di mana zarah-zarah tadi ni dia bergerak pada pada zarah yang berkepekatan tinggi ke zarah yang berkepekatan rendah. Okey, contohnya kalau nak fenomena resapan sekarang ni kan, paling senang musim durian kan. Musim durian, tiba-tiba kita terbau durian. Padahal dalam rumah kita tu tak ada yang makan durian pun, tak ada yang beli durian. Okey. Rupanya selidik, rupanya jiran kita yang selang 2 buah rumah dah beli durian, dia buka durian, dia makan durian. Jadi bau durian tu sampai ke rumah kita. Bagaimanakah bau durian tu sampai pada kita? Kat rumah awak yang tak ada durian ni, tiba-tiba pula bau durian kan? Itulah namanya fenomena resapan. Maknanya molekul-molekul durian tadi tu, bau-bau durian tadi tu dibawa oleh udara. Dibawa oleh udara ke rumah kamu. Maknanya dia akan bergerak daripada
apa bau durian yang berkepekatan tinggi ke bau durian yang berkepekatan rendah. Maknanya dia akan dekat dalam rumah tu, dalam rumah tuan rumah yang beli tadi tu, yang jiran awak tadi tu dah penuh dah dengan molekul-molekul durian. Jadi dia akan cari tempat yang kosong, yang tak ada molekul durian. Dan tak ada molekul durian tadi tu, dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak ke rumah kosong, rumah yang sebelah jiran sebelah kamu. Jiran ni akhirnya sampailah ke rumah awak. Jadinya molekul-molekul durian tadi tu akan memenuhkan ruang-ruang udara yang kosong yang tiada bau durian tadi. Sama juga kalau macam bau perfume kan, bau minyak wangi kan. Tiba-tiba kita tak pakai perfume, tapi tiba-tiba macam terbau perfume. Rupa-rupanya kawan kita yang dekat belakang ke dekat depan dalam kelas ke, dia telah pakai perfume. Maknanya molekul-molekul perfume tadi tu bergerak dekat area kawasan keliling kawan kamu yang pakai tu dah penuh dengan perfume, molekul perfume. Tapi molekul kita tak boleh nampak kan. Kita tak boleh nampak, kita hanya bau saja. Kita akan dapat rasa bau je. Sebab dia memang tak nampak kan. So dia akan bergerak dibawa oleh udara keseluruhan kelas tadi. Akhirnya satu kelas tadi yang bau perfume dipenuhi dengan mereka perfume tadi tu, dan jadi semua boleh bau dengan perfume tadi. Faham itu maknanya fenomena resapan. Resapan ni dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Dalam keadaan pepejal, dalam keadaan cecair dan keadaan gas. Okey, kita nak bincang dulu resapan dalam pepejal. Okey, kamu tengok yang tabung uji pertama yang diterbalikkan tu. Okey, dalam tu ada gel tau. Gel ni dia macam agar-agar Dia macam agar-agar jelly yang berwarna putih. Kemudian hujung dia tu, faham kan betul-betul Sebab benda ni tak boleh nak nampak, saya tak boleh tunjuk dalam makmal. Jadi kamu kena fahamkan betul apa yang saya cakap ni. Okey, yang tabung uji yang pertama tu, dalam tu ada gel warna putih kan. Dia dah labelkan dengan gel kat situ. Okey, jadinya dia letak pula hablocuprum 2 sulfate dekat sini dekat ujung tu. Okey, hablocuprum 2 sulfate dekat ujung warna biru. Lepas beberapa hari, hablocuprum dibiarkan dalam tabung uji tu berisi gel selama beberapa hari. Kemudian warna biru kuprum 2 sulfate dilihat merebak dalam gel sebelum hablu telah hilang. Maknanya kamu tengok selepas beberapa hari, mula-mula warna putih kan. Mula-mula warna putih. Kemudian lepas beberapa hari kita tengok keseluruhan gel tadi jadi warna biru. Kenapa ini berlaku? Walaupun dalam keadaan upside down, macam terbalik macam tu kan. Maknanya kuprum 2 sulfate tadi tu, dia punya molekul-molekulnya tadi telah bergerak. Telah bergerak ke atas. Dia akan mencari ruang-ruang kosong untuk dipenuhikan dia. Okay, maknanya warna biru tadi tu akhirnya akan tersebar ke seluruhan pepejal tadi tu. Tapi tengok hablu tu pun dah tak ada. Maknanya dia dah pecah-pecah. Dia penuhkan ruang-ruang yang kosong tadi. Akhirnya semua akan jadi warna biru. Tetapi ini ambil masa beberapa hari untuk dipenuhkan. Tu yang cakap tadi tu, yang zarah-zarah tadi ni, zarah-zarah hablocuprum 2 sulfate tadi ni, dia sentiasa nak bergerak. Pantang ada ruang kosong, dia akan bergerak. Itulah sifatnya zarah. Selalu nak bergerak. Dia akan sentiasa nak memenuhkan ruang-ruang kosong kan. Daripada bawah tadi tu, dia akan naik atas. Dia akan naik atas untuk penuhkan ruang-ruang kosong tu. Akhirnya semua akan dapat warna biru. Faham tak? Ini maknanya resapan. Tak faham tanya Kemudian resapan dalam keadaan cecair pula. Dalam cecair. Okey, dia isi air. Kemudian kat bawah tu dia letak hablocuprum 2 sulfate juga, warna biru Lepas beberapa jam je, tak payah tunggu hari-hari, tak payah tunggu beberapa hari. Lepas beberapa jam, keseluruhan air tadi tu telah berwarna biru. Tak payah kacau pun. Letak je dekat bawah tu. No need to stir. Okay, you kacau letak je bawah tu, akhirnya nanti dia akan naik. Maknanya tadi zarah-zarah kuprum 2 sulfate ni, dia akan memasuki ruang di antara air. Maknanya dia akan dia sentiasa nak gerak-gerak tau. Dia akan penuhkan ruang-ruang kosong yang belum ada zarah-zarah kuprum 2 sulfate. Macam tadi tu resapan, dia dah tak boleh dia akan cari ruang kosong. Macam durian tadi tu.
Dia akan cari ruang kosong untuk pergerakan molekul-molekul durian tadi tu kan. Itu yang sampai kat rumah kita tu. Sebab kat rumah tu dah penuh kan dengan bau durian. Jadi dia akan cari tempat lain. Okey? Itu namanya resapan Noted dia tu dia tengok yang kalau dalam pepejah tadi dia beberapa hari baru dia penuh warna biru. Kalau yang dalam keadaan si cahaya tadi tu beberapa jam saja. Tengok dia punya masa tu yang penting Kemudian dalam zarah dalam gas. Dalam gas pula ini caranya. 2 tahap balang gas yang ditelangkupkan. Okey. Ada satu balang gas yang bawah tu diisi dengan gas cecair bromine. Cecair bromine. Cecair bromine ni warna apa orang kata warna perang Jadi lepas tu diletak pula balang gas yang kosong dekat atas tu. Okey. Okey, satu balang gas selepas penutup dialihkan, di tengah-tengah tu letak penutup tau. Nak pisahkan antara balang gas yang pertama dengan balang gas yang atas tu. Faham Jadi apabila balang gas tu dilepaskan, apa orang kata bromine tadi ni, gas bromine ni akan merebak ke keseluruhan balang gas tu. Tengok lepas beberapa minit dia akan penuh dengan warna perang Faham tak? Tapi nak ceritanya, kamu bandingkan kalau dalam pepejal beberapa hari baru penuh. Kemudian dalam cecair berapa jam. Dalam gas berapa minit je warna perang tu dah dipenuhi ke dalam ruang balang gas tadi. Okey? Okey. Hal ini kerana udara mempunyai ruang-ruang kosong di antara zarah. Jadi kita akan bincang kenapa kenapa dalam antara ketiga keadaan ni manakah yang paling cepat kan? Yang manakah yang paling cepat? Okey, kita nak bandingkan dalam pepejal, cecair dan gas. Kalau pepejal tadi tu warna biru tadi nak berebak ambil masa beberapa hari kan? Kalau dalam cecair beberapa jam, nak ambil masa beberapa jam baru dia berebak keseluruhan cecair. Kalau dalam gas hanya beberapa minit. So saya nak tanya kamu, dalam ketiga-tiga keadaan tadi ni, keadaan pepejal, cecair dan gas, keadaan manakah resapan tadi tu paling cepat berlaku? Dalam cecair ke, pepejal ke, dalam gas? Ya betul dalam gas. Di dalam gas resapan paling cepat berlaku. Kenapa selalu soalan tanya kenapa dalam cecair ni paling cepat berlaku? Dalam gas paling cepat berlaku. Kita rujuk kepada susunan zarah-zarahnya. Okey. Dalam susunan dalam pepejal rapat-rapat, betul tak? Okey, tengok balik kalau tak ingat tengok balik. Dalam cecair agak jarak-jarak lah, sederhana jarak Dia punya zarah-zarah yang bulat-bulat tu. Kalau zarah-zarah kamu tak ingat yang bulat-bulat yang saya lukis tu. Dalam pepejal, dalam gas sangat jarak-jarak. Jadi sebab apa resapan dalam gas ni begitu cepat? Sebab tengok contohnya udara kan. Dalam udara ni dia punya zarah-zarahnya sangat jarak-jarak. Jadi contohnya kalau ada zarah-zarah durian kan. Bau-bau daripada durian tu kita panggil zarah-zarah durian. Bau-bau daripada durian tu dia nak pergi ke destinasi yang lain. Tak ada halangan. Tak ada halangan sebab zarah-zarah tadi tu, zarah-zarah udara tadi tu, zarah-zarah gas udara tadi tu sangat jarak-jarak. Jadi dia nak pergi tak ada halangan. Dia banyak ruang nak pergi dengan cepat. Berbanding dalam pepejal. Dalam pepejal zarahnya rapat. Zarah tu rapat-rapat. Jadi kalau kita nak zarah durian tadi tu bukan durian lah, kita kata macam yang eksperimen tadi ni. Okey, eksperimen tadi ni kan ini pepejal. Jadi zarahnya rapat-rapat kan. Jadi ambil masa dia nak sampai ke atas tu beberapa hari sebab susunan zarah-zarah dan pepejal rapat. Jadi proses resapan tu akan jadi slow Okey, saya akan cari video lah resapan untuk anda lebih faham nanti. Okey, ini ada proses-proses Ini ada beberapa proses perubahan keadaan jirim.
Okey. Cecair kepada gas, pendidihan ataupun penyejatan. Kita tengok warna biru dulu. Gas kepada pepejal, gas kepada pemejal, pemejal wapan. Ni keduanya pemejal wapan. Pepejal gas, gas pemejal, pemejal wapan. Kemudian kalau pepejal kepada cecair, pepejal kepada cecair, peleburan. Sebaliknya, cecair kepada pepejal, pembekuan. Cecair kepada gas, penyejatan. Kalau sebaliknya, gas kepada cecair, kondensasi. Okey. Itu beberapa proses perubahan keadaan jirim. Ini antara pendidihan lah. Pendidihan, pembekuan. Pendidihan ni dia tenaga haba diserap. Okey, dia adalah satu proses perubahan cecair kepada gas. Okey, kalau pembekuan, zarah-zarah kehilangan tenaga, dia dah slow. Dia dah slow. Dia dah bergerak dengan perlahan lah. Kalau pembekuan ni, bergerak dengan perlahan. Dia perubahan daripada keadaan cecair kepada pepejal. Ini proses pembekuan. Penyejatan. Proses pertukaran antara cecair kepada gas. Dia sama dengan pendidihan. Tapi bezanya penyejatan dengan pendidihan ni, persamaannya kedua-duanya adalah pertukaran daripada cecair kepada gas kan. Okey, cecair kepada gas. Tetapi dia punya perbezaannya, kalau penyejatan ni dia lambat. Contohnya kita keringkan baju kan. Pagi letak, petang baru kering. Kalau pendidihan, cepat aja didihkan air dalam 10 minit dah didih air. Pendidihan itu bezanya. Okey. Peleburan. Ini pun peleburan lah. Ais mencair, aiskrim mencair dan sebagainya. Ini contoh proses peleburan. Kondensasi. Ini kondensasi. Okey, ini kondensasi, perubahan keadaan daripada cecair kepada gas kepada cecair. Penyejukan lah. Kalau kita masak nasi kan. Masak nasi, kita lah orang pertama yang buka periuk nasi tu. Okey. Dalam masak nasi tu dalam pukul 12 contohnya, dalam pukul 2 petang kan dia dah sejuk kan. Kita buka penutup nasi tu macam ada air, betul tak? Macam ada air. Kita buka ada air dekat penutup periuk nasi tu. Itu adalah proses kondensasi. Bila penyejukan tu berlaku, maka berlakunya proses kondensasi lah daripada pendidihan tadi tu kan. Okey. Ini dia. Pemejal wapan. Ini ada satu proses keadaan jirim daripada pemejal kepada gas atau gas kepada pemejal. Contohnya ais kering. Ais kering.